Okey, kita teruskan kepada part yang seterusnya. Part yang seterusnya yang saya nak buat ni adalah part yang nombor 4 ni. Dan kalau kita rujuk pada bill of material, boom, part nombor 4 ni adalah nama shaft dan material adalah steel. Okey, so kita tanpa membuang masa, kita akan lukis part yang nombor 4 ni lah. Okey, kita study dulu dia punya distance dulu, dia punya dimension. Okay, so kepanjangan total kat sini dia dah bagi 1097. So daripada sini dia ada side straight. Inilah dia. Oh, ni dia punya chamfer kat sini, dia ada chamfer 45 degree. Okay, side straight kat sini dia tulis M10. Ni adalah side straight. M10 ni merupakan diameter sebenarnya, 10 lah diameter untuk dia punya lubang skru kat sini. Sebenarnya jarak sini 12.7, jarak seterusnya 22.8 sampai sini ke sini, dan yang sini pula 6.1, dan yang seterus kat sini kita boleh tengok di sini lah. Okey, kemudian pada bahagian tengah ni dia ada depth ke dalam 7.9, jarak total lebar dia 49.2, center to center kepada lubang skru ni adalah 25.4, dan dia punya diameter 2.6, depth 2, jarak daripada center circle pertama ke permulaan sini 12. Yang sini, okey, ni adalah daripada surface ini ke surface yang berikut ni, curve ni 9.5. okey, diameter kepada circle yang sini adalah sama 14.2, dia tunjuk kat sini. Okey, ini dia ada ruang yang kita panggil untuk kita masukkan wood roof kiwi ni lah, yang kalau kita tengok pada soalan sini yang nombor 5 ni, kita slot benda ni, kita akan masuk pada ruang yang dekat dalam ni. So dia punya tinggi ataupun jarak height dia punya sini adalah 13.8, dan dia punya jarak ke dalam ataupun jarak daripada point surface sini ke sini adalah 13.8 juga. Okey. Okey, kita dah faham, so kita boleh mula buat kita punya drawing pada NXCAM lah, pada NXCAD. Okey. Okey, macam tadi juga kita boleh klik pada new file, klik pada file, new. Sama juga model, unit dia jangan lupa mm, dan jangan lupa highlight pada model. Dan okey, part name ni kita tukarlah. Part name yang kedua kita namakan dia adalah shaft .prt. okey, pastikan dia punya folder adalah folder yang sama dengan tadi, butterfly wharf. Kemudian just kamu klik OK untuk teruskan. Okey, kalau kita rujuk soalan, dia punya asymmetric adalah dia menghala ke kanan kan, dia menghala ke kanan. So kita boleh bayangkanlah dia punya plane mana yang kita nak guna. So kita akan tentukan nanti. Selepas ini kita tak sesuai lah melukis daripada bawah ke atas macam tadi kan, sebab kita melukis daripada sini, pada bahagian hadapan ni ke kanan. So klik pada sketch. Okey, so kat sini bila kita nak bayangkan dia plane tu, so kita lukis daripada bahagian hadapan sini ke kanan. So kita gunakan yang front sini. Bayangkan kalau kita buat yang top dia tak jadi, sebab kita nak lukis yang kalau kita guna top ni daripada bawah ke atas. Kalau kita gunakan front ni, so dia punya plane dia dah tepat lah, kita lukis daripada sini ke kanan. Okey, klik pada front plane dan klik pada OK. Okey, so ni merupakan front plane lah. Okey, so untuk yang pertama sekali, klik pada circle, sebab kita nak buat circle dia punya yang hadapan tu. Klik pada center point seperti biasa. X dan Y pastikan kosong, klik. Okey, so klik pada existing point, sketch origin. Okey, diameter adalah 10 macam saya kata tadi. Dia punya yang luar ni dia tak bagi diameter, tapi kalau kita tengok pada skru punya spek ni adalah M10. So dia punya diameter adalah 10 lah. Tag 10. Okey.
escape, tekan 2 kali untuk batal arahan. Okey, dia jadi macam tadi kan. So tak apa, dia punya diameter, dia punya size dimension ni jadi besar. So macam tadi juga, untuk memudahkan kita, klik pada menu, task, sketch setting, dan klik pada check pada fix text height on screen. Okey. So bila kita zoom kan macam mana pun, dia akan follow pada zoom screen tu. Okey. So dia lebih sesuai lah untuk terlihat. Okey, so kita boleh finish sketch. Zoom lagi. So klik pada extrude. Sebab kita kena extrude dulu. Okey, select pada circle ni. Okey, so dia punya direction dia yang preview kat sini adalah dia ke hadapan. So kita reversekan ke belakang, sebab dia kita nak buat dia terus ke belakang-belakang ke kanan. Okey, kita tak nak dia ke hadapan. So kita tukar reverse direction, pastikan dia ke belakang. Okey, value dia yang kita nak letak di sini pada bahagian end distance, kita masukkan dia punya jarak mengikut soalan. Inilah yang sini, daripada surface dah paling hadapan ni ke sini 12.7. So input biarkan, apply, cancel. Okey, so macam tadi juga kita akan teruskan soalan yang kedua ataupun soalan kita proses yang seterusnya. Klik pada sketch, klik pada space depan belakang sini, klik dan okey. Okey, so sekarang dia menghadap belakang kita terus saja, tak apa. Bayangkan kita lukis kat bahagian belakang dia ni. Klik pada circle, klik pada center circle. Okey, so bulatan yang kita nak buat yang kedua adalah yang sini lah. Tadi kita dah buat yang 10 sini, so kita buat yang sini pula. So diameter yang bahagian sini dan yang sini ni merupakan diameter yang sama, dia punya size dia. So kalau kita refer di sini, diameter adalah 14.2. Masukkan saja diameter 14.2, enter. Tekan N untuk isometrik. Kemudian finish sketch seperti biasa, extrude, select profile. So dia dah select kat situ, just masukkan punya distance untuk kita extrude. Kita lihat kembali pada sini 22.8 dia punya distance. Apply. Kemudian seterusnya klik pada sketch, klik pada surface yang belakang tadi. Kita nak terus sambung dia punya circle yang berikutnya. Okey, seperti tadi, klik circle, klik pada center, origin. Pastikan kita pilih ataupun define dia punya diameter di sini 22.5 diameter. 22.5. Escape 2 kali, batal arahan, tekan N untuk isometrik. Finish sketch, klik profile, extrude dulu, Okey, masukkan distance 6.1. Apply, cancel. Seterusnya sama juga, klik sketch, klik space belakang ni, sambung. Okey, klik circle, daripada sini center circle, pastikan XY kosong, klik origin, pastikan. Okey, so diameter sama yang macam mula-mula tadi sini. Kita nak buat yang belakang sini kan, terus ke belakang. Okey, so ni jarak ni kita kena kira lah berapa total dia. Okey, kita pastikan jarak ni kita tahu, sebab kita dah kira daripada hujung sini ke hujung sini. Kita dah dapat jarak dia dah bagi sini sampai surface yang paling hadapan ni. So bila kita dapat jumlah tu, kita tolakkan lah jumlah 106 ni, kita tolakkan dengan jumlah daripada sini ke sini. Kita dapat balance ataupun baki yang panjang yang belakang kita nak extend sampai hujung.
sebab kita nak terus extrude sampai belakang ni kan. So tolong kira so jaraknya. Okey, so pastikan kamu kira, dan kalau kita kira okey, kita dapat jarak dia 65.1 lah. Okey, saya bagi terus jadi jawapan 65.1. Okey, diameter, masukkan diameter yang tadi tu 14.2. sikit 2 kali, isometric, pilih sketch, klik pada extrude macam saya cakap tadi. Okey, dia dah jumpa. Define distance ni, limit dia kita kena letak lah, yang macam saya kata tadi. Total baki yang kita dapat adalah 65.1. Okey, betul ke? Kamu kena kira lah, kalau tak salah jangan salahkan saya pula. Okey, apply, cancel. Okey, kita dah dapat bentuk figure secara overall, walaupun belum siap, tapi ini merupakan dia punya shaft yang kita nak ni lah, nak buat. Okey, okey, sekarang kita nak buat bahagian yang di belakang ni. Kalau kita tengok di sini, dia macam ke dalam sikit kan, dia kira punya flat surface yang berada di sini, dia bermula daripada bahagian dalam lah. So kita di sini ada beberapa teknik yang kita boleh cuba, tapi apa yang penting kita kena keluarkan dia punya plane datum yang condong sudut seperti ada pada gambar rajah ni lah. So kita boleh anggapkan punya sudut tu 45 degree. Okey, so kita kena keluarkan dulu dia punya sudut condong plane datum tu dulu. Okey, caranya macam mana? Okey, kita keluarkan dulu, klik pada home button, home tab, keluarkan dulu dia punya apa ni, kita akan keluarkan dulu dia punya datum exist dulu. Klik datum exist. Okey, so bila kita keluar benda ni, kita just just bawakan ataupun cursor ni kita gerakkan saja sehingga dia terpapar garisan center line di bahagian tengah tu. So baru kita klik sehingga ada arrow ke hadapan, dan kita just klik apply lah, dan kita boleh tutup ataupun cancel. Okey, so dia punya datum exist yang merentang di bahagian dalam objek tu. Okey, so seterusnya kita nak keluarkan dia punya ni datum plane. Kita klik pada datum plane punya icon. Okey, klik datum plane, kemudian di situ kita tukar add distance ni kepada add angle. Kemudian pada select planar objek ni yang dia suruh buat ni, pada bahagian kuning ni kita kena select di sini. Okay, dia tak nampak sini, so kita kena tekan N untuk isometric dulu. Okay, kita tekan isometric supaya nampak dia punya bahagian yang dalam nampak dia punya ni. Okay, kalau dia tak nampak, kalau tengah tutup tu mungkin dia dalam keadaan macam ni, dia tak nampak kan. So kita klik hide, check untuk showkan dia. So dia keluar lah dia punya datum coordinate system tu. So pastikan bila kita nak pilih select planar objek ni, kita select yang ini, nampak tak, yang XY ni. So klik pada XY, garisan yang macam plane tu, klik. Okay, XY plane, bukan face kita klik pada XY plane. So ni dia akan tanya untuk confirmkan kita klik point yang mana lah. Klik pada XY plane, dan pada true axis ni kita klik pada axis Y lah. Klik pada axis Y, klik. Ok, so dia punya plane tu dia akan nampak macam ni. So angle adalah, pastikan dia 45 degree lah. Ok, so kalau tak tepat, so kamu boleh edit lah 45 degree. Ok, so memang dia dah nampak dalam keadaan 45 macam ni. So dia condong lah. Ok, so klik N semula untuk isometric. So pastikan angle 45, reverse tak perlu. Ok, so kita boleh apply.
dan klik pada cancel lah. Ok, pastikan plane ni dah ada. So sekarang kita nak plane ni berada pada bahagian tangent circle yang sini. So caranya macam mana? Klik pada datum plane. Ok, macam saya kata tadi, kita nak buat kaedah, kita nak buat benda yang kat dalam ataupun yang kat tengah sini. Dia ada bermacam-macam cara lah, tapi yang saya tunjuk ni apa yang saya boleh guide kamu lah. Ok, so cara dia, kamu nak extend ataupun kita nak drag dia punya plane yang kat tengah 45 degree ni ke bahagian tangent sini. So klik pada add angle ni, kita tukar kepada tangent. Ok, selepas kita select pada tangent, klik kepada plane yang kita dah rotate pada 45 degree tadi, klik pada tangent ataupun plane tersebut, dan juga klik pada surface pada tangent yang kita nak munculkan dia lah. Klik di sini dan dia nampak, dia akan keluar dia punya tangent berikut. So kalau kita pandang daripada hadapan sini, so dia betul-betul tangent lah, dia betul-betul mengenai pada kulit dia punya ataupun circle luar ni kan. Ok, N untuk simetrik, dan kita boleh klik apply untuk kita tutup lah. Ok, untuk proses seterusnya kita boleh klik sketch dan klik pada surface yang kita dah buat condongkan tadi, yang pada datum plane tangent tadi. Klik dan kita boleh klik pada ok. Ok, so bila dah macam ni, kita perlu abaikan dia punya rotation tu, tak apa. So kita boleh buat ataupun kita klik rectangle kat situ. Kita nak buang ataupun nak buat kaedah yang kita nak buang dia punya bentuk rectangle macam yang ni lah. So kita akan buang dalam jarak 49.2 ni. Ok, bila dalam keadaan macam ni, so kita akan ukur dia punya distance daripada jarak sini ke start dia punya apa ni lah. So kalau kita tengok tu dia punya jarak adalah 9.5 kita akan buat satu barisan lah sebagai dia punya guideline untuk sketch. Ok, so kita klik pada include dulu. So sebelum kita lupa, klik pada include sebab kita nak point. Ok, point yang tertera ni, kalau tak point ni dia tak keluar masa kita nak buat line, point ni dia tak dapat detect. So kita klik di situ dan kita apply. Ok, dia baru keluar lah point tu. So kita cancel, baru kita klik line dan kita klik point yang kita dapat tadi tengah-tengah. Dan ok, so existing point tu kita just klik je lah. Ok, so di sini length yang kita kena masukkan adalah sebanyak jarak yang kita perlukan tadi adalah sini 9.5 dari surface permulaan ni ke start garisan sini, curve ni adalah 9.5. ok, masukkan 9.5, enter, angle ni biarkan 270 dan kita dapatlah garisan panjang 9.5. ok, so dari situ kita boleh teruskan buat satu rectangle untuk memudahkan kita membuang ataupun kita cut dia punya bentuk yang kotak tu lah. So cara lebih mudah kita buat sketch rectangle, klik pada rectangle dan kita select pada by 2 point, lebih mudah. So daripada sini, daripada point end point garisan yang kita buat tadi, kita drag keluar dahulu serenjang dan kita klik start point untuk first point untuk rectangle. Di luar dia tak apa, dan end point dia kita biar dia dekat luar kat sini. ok, boleh just klik je, tak apa, sebab kita boleh edit dia punya dimension. ok, so kita boleh skip dan kita boleh kira dia punya total dimension yang kita boleh kita nak edit. So kalau kita nak tengok di sini adalah 49.2, 49. enter. ok,
dan jarak yang sini kita tak perlukan apa-apalah. So kita nak dia punya jarak sini je dan sini, kan? Ok, kita boleh delete yang ni sebab dia tak perlu dah. Just klik dan delete je lah. Delete. Ok, kemudian kita klik pada finish sketch. So kita dapat macam ni. Ok, kemudian klik pada extrude, select curve. Ok, direction ni kita tukar reverse kepada ke bawah. Ok, so kat sini distance dia, distance end, jangan lupa lah kita follow pada sama dengan ni, 7.9 ke bawah. Ok, 7.9. Kemudian di sini kita buang ataupun select subtract, kita nak buang. Cuba kita apply dulu, tengok jadi ataupun tidak. So kita apply. Ok, so kita cancel. So dia akan jadi macam ni lah. Nampak so jarak dia tadi 7.9 ke dalam, kita dah cut dia ataupun kita buang. Ok, so bila dah dalam keadaan macam ni, kita boleh hide mana-mana sketch ataupun plane yang kita buat tadi. Sketch ni kita boleh padam ataupun hidekan dia. Datum ni pun kalau kita nak tutup pun boleh, tapi pastikan kita mana tahulah bila kita nak ataupun kita perlukan dia nanti, kita boleh keluarkan lagi sekali. Mana-mana sketch yang kita tak perlu, kita boleh hide. Ok, so dah hampir siap lah macam ni. So kita boleh klik pada isometric, tekan N. Ok, so seterusnya kita follow ataupun kita ikut pada dua hole ataupun lubang skru yang ada di sini. Ada dua, so diameter 2.6 dan deep dia adalah 2. So kita boleh lukis lah. Ok, so macam biasa, klik sketch, klik pada space yang dalam ni. Ok, dan dia akan face terus pada kita. So tanpa membuang masa, klik sketch, circle. Ok, saya cuba include mana-mana point yang kita boleh. Ok, so include kat sini lah, sini dan sini. Apply. Sebab include ni baru kita dapat point yang mana apa ni, feature ataupun point yang kat belakang tu kita nak gunakan. Ya. Ok, so cancel untuk include tadi. Bila point tu kita dah dapat, kita baru buat dia punya. Cuba kita terus buat circle, boleh tak? Ok, tak boleh, kita kena sketch line dulu. Tak apa. Ok, buat satu line lurus. Pastikan dia betul-betul lurus lah. Ok, so di situ klik circle untuk bantuan buat satu circle kat sini. So kita berhenti pada mana-mana point dan kita decide punya diameter lah. So kita tahu diameter dia adalah 2.6. Satu lagi pun sama. Tak apa, buat aja pada mana-mana distance, asalkan dia berada pada garisan guide line pada sketch yang kita buat tadi. Ok, escape, dan kita boleh terus saja klik untuk dimension. Klik di sini dan pada center circle ni, dapat tak agaknya? Ok, kita kena klik tengah klik tengah sampai dia keluar dia punya center circle, dan bila kita klik pada point baru dia keluar dia punya distance. So dia agak susah sikit lah, tapi kamu kena pastikan dia punya distance ni keluar, baru kita boleh edit dan kita boleh adjust lah dia punya distance dia tu. Ok, di sini kita tahu distance daripada center circle pertama tu ke tepi adalah 12 mm, kan?
12 dia beritahu situ, so kita ikutlah. Kita masukkan 12 dan center to center. Okey, dia dah okey untuk keluarkan distance ataupun dimension yang kedua. So kita klik situ dia punya center circle dan di satu lagi situ. Okey, baru dia keluar. So kita edit lah. Double klik, kita masukkan di situ 49, oh sorry, kita tengok 25.4. ok, so yang sini kita dah tak payah kira lah kan, sebab kita dah tahu yang sini dia adalah sama 12. ok, so bila kita dah dapat garisan sketch yang kita dah buat dekat scale dengan bantuan bantuan lain tadi, kita boleh kembali pada isometric dan kita boleh finish sketch dan kita boleh terus buat dia punya hole. ok, klik pada hole. ok, klik pada specify point, pastikan kita klik pada circle yang kita buat tadi, satu arch center, satu lagi di sini. ok, apa yang preview kita tak payah risau dulu sebab kita boleh edit dia nanti. So kita boleh tukar dia punya spek lah, standard, metric cost tak apa. ok, size memang betul 4.5. ok, so bukan 4.5 tadi, 2.6 kan, 2.6. so kita cari yang ada di sini cuma 2.5 tapi tak apalah, kita just ikut je mana yang terdekat. Kita ambil 2.5 sebab dia kat sini dia tak ada tulis spek yang sebenar pun, dia tulis 2.6 aja. Tapi tak kisah pun sebab ni mungkin ada tak tepat ke apa, 2.6 sebab dia tak tulis size trade kat situ. Kita follow yang terdekat, ambil 2.5 dan size trade ada 0.45. ok, kamu boleh select custom. ok, depth dia adalah 2 macam tadi. ok, limit dia pun sini kita ambil 2 lah. So cuba kita tengok preview sikit. ok, so yang ni tak ada apa. Shoulder, ok, nampak dia punya preview kan, kalau tip dia sampai hujung dasar tu. Kalau shoulder dia sampai sini je, nampak dia punya flat surface tu. Kalau tips dia sampai hujung kan. ok, kamu boleh buat dari sini sampai shoulder lah. ok, so dia punya 2. so kita boleh apply dan cancel. ok, so kita boleh tutup dia punya sketch tadi. Dan macam saya buat yang pada size trade tadi, kita boleh klik di pada bahagian more ni, pada trade, dan di sini kita boleh klik pada detail. ok, betul. ok, so ni tadi ikut yang tadi 2.5 size trade 0.45. so kita boleh apply dan satu lagi pun kita klik dan apply lah. ok, so di situ kita akan buat yang kat depan ni. ok, kalau kita tengok bahagian depan sini, dia ada chamfer kan, dia ada chamfer 45 degree both end, maksudnya keliling lah. ok, kita buat chamfer, klik pada ikon chamfer, kemudian dia tanya select edge. so kita select pada edge yang depan ni. ok, so jarak dia kita follow yang tadi adalah 0.8. kita apply dan cancel.
Okay, so kat situ pun ada satu trade. So kita klik pada more lagi sekali, detail feature, klik pada trade, dan di situ ada apa ni, detail. Kita klik pada surface ni. Okay, so okay, kalau kita tengok pada dia punya spec, dia tak tulis detail macam mana. Dia tulis kat sini M10 darab 1.5. M10 1.5 dah betul, size straight dia. So shaft diameter 10 je. Ok, dia punya limit dia ni saya cuba tulis ataupun sekejap ya, saya check dulu. Sebab kalau boleh biar dia punya ni sampai belakang sikit lah kan. Ok, limit value, cuba sini saya masukkan, ataupun sebab kita check dia punya distance dia ni 12.7 kan. Cuba kita masukkan sampai habis 12.7. Enter. Macam tu. So kalau tengok boleh lah. Ok, sebab dia cuba preview je benda ni. Ok, kita boleh apply dan klik pada cancel. Ok, kita teruskan kepada proses seterusnya. Ok, so ini adalah part yang paling susah, part yang kita nak buat dalam part name yang nama shaft ni, ruang untuk woodroof kiwi ni. So ni adalah cabaran nombor 1 lah yang kita nak lukis, yang paling susah kat sini. Tapi tak apa, kamu just follow pada apa yang saya nak tunjuk ni. Sebab ruangan ni sebenarnya dia ada standard dia. Woodroof kiwi ni kita tak boleh buat suka hati dengan dia punya curve ni berapa, diameter, jarak kedalaman dia berapa, tebal dia berapa. So dia ada chart Kalau kamu tengok pada buku engineering, buku-buku graphic engineering, dia memang ada dia punya table dia, ada size chart dia. So kalau kita google, kita boleh nampak lah. Okay, contoh macam ni, bila saya google woodroof key size chart, dia ada memang dia punya table dia. So kalau kamu rujuk pada buku, macam saya kata tadi, buku graphic engineering yang terdapat pada pasaran, dia memang ada chart yang kamu boleh rujuk lah. Berapa ketebalan dia, dia ada wakilkan dengan jarak-jaraknya tertentu, dan kamu boleh refer dia punya jarak. Mungkin pensyarah akan tunjuk pada kamu lah bagaimana nak tentukan jarak woodroof key way ni, woodroof key punya size chart, ataupun bagaimana kita nak tentukan dia punya unit-unit ukuran yang ditunjukkan lah. Okay. Ok, so kita boleh teruskan. So di sini kita akan buat pada bahagian woodroof key ni. So caranya saya akan tunjukkan lah. Ok, so kita pertama sekali kita kena keluarkan dia punya plane yang condong yang mula-mula tadi. So kita kena tunjuk satu-satu lah. Kalau kita mula dari sini, pada bahagian resource bar ni, pada apa ni, part navigator ni. So di sini kalau kita showkan datum ni, datum ni kita dah tak pakai dah, tak apa, kita hidekan dulu. So di sini ada datum plane nombor 10. Kalau saya punya nombor 10 lah. Bila saya show, dia ada tunjuk yang kecil ni. So ni memang plane yang kat tengah-tengah tu. So kita cuba confirmkan yang lain dulu. Yang ni nombor 11 ni. Ok, ni kalau kamu ingat datum plane ni, kalau kita yang buat yang mula-mula tadi, apa datum yang kita dah tangentkan pada circle yang sini kan. So ni bukan maksudnya data ni tak berkaitan lah. So kita boleh tutup dulu, kita boleh hidekan dulu, sebab datum yang kita nak gunakan adalah datum yang ini. So caranya, sebab kita nak buat sketch ataupun ruang tu di bahagian dalam sini, so kita kena klik pada sketch lah, macam biasa. Klik pada sketch, kemudian klik pada datum yang kita showkan tadi, klik pada, terus klik pada direct pada datum yang kita keluarkan tadi. Ok, so datum plane kita showkan ataupun kita tick di sini dan klik ok. Ok, so dia macam ni lah bentuk dia. Dia punya rotation dia kita boleh abaikan dulu. Ok, so kita pastikan kita buat ada punya apa tu di bahagian kiri lah.
kan, sebab dia dah rotate ke bawah. Tak apa, abaikan dulu. Okay, so cara dia macam mana kita nak lukis benda tu. So kita akan includekan dulu beberapa line yang kita nak gunakan. Klik pada include dan klik pada include line kat sini, apply. Okay, dia dapat kat sini. Yang lain ni saya try klik include, dia tak dapat. Dia tak nak, tak apa. Okay, so just cancel. Yang penting dia dah dapat point sini. So caranya macam mana? Klik line dulu. So point ni dia tak dapat point kan, tak apa, kita klik dari sini. Okay, tak apa, kita okay, saya type D D pada keyboard untuk rapid dimension, D, dan kita klik sahaja pada garisan yang kita nak buat ni. Kita just klik dan kita edit dia punya dimension kepada membahagi pada 2 point ni lah, ataupun jarak 2 ni. Kalau kita ingat pada soalan tadi, kita punya distance ataupun diameter dia adalah 14.2 kan. Okay, so senang je, 14.2 bahagi 2. Okay, so dia dapat macam tu lah. Okay, dia akan daripada point sini ke situ, ujung ni dia dapat point sini. Kita teruskan buat satu lagi line baru, situ ke bawah. Okey, kita masukkan jarak dia. Kalau kita tengok di sini, kita dah ada point tengah ni ke sini, jadi dia dah dapat. Dan ke sini, okey, start point untuk kita buat curve tu adalah 3.18 kan, dari ujung ke start point ni 3.18. Okey, kita just follow je 3.18, enter. Angle dia biar je. Okey. Okay, ni tak apa, dia memang dia dalam 2 point macam ni, tak ada masalah. Jadi kita masukkan point yang betul, dia ambil 1 point terdekat, so dia jadi 3.2 lah, tak ada masalah, biarkan sahaja. Okay, so daripada situ kamu kena buat satu circle So buat satu circle di sini. Kat luar tak apa, sebab kita boleh movekan ke dalam. Kalau kita apa tadi, kita just buat je kat luar, tak apa, follow saya. Klik diameter dia, kita buat diameter 10, enter. Ok, diameter 10. Kemudian 10 ni sebab saya dah refer kepada chart tadi lah. Ok, kemudian saya akan buat satu garisan. Okay. Daripada point sini ke kanan, faham saya buat tadi daripada point sini ke kanan. Ok, saya tunjuk sekali lah. Klik pada, saya dah buat satu circle diameter 10. Kemudian di sini klik line. So daripada center ni, daripada center saya drag ke tangent ataupun quadrant sini. Ok, pastikan quadrant dia keluar. Klik di situ. Ok, klik saja point of curve dan gerakkan cursor semula ke kiri dan masukkan distance 4. Ok, masukkan distance 4, enter. Angle biar saja. Ok, so biar saja dia punya yang lain-lain lah. Ok, so dalam masa yang ini, escape dulu. Kemudian saya nak buat satu line panjang untuk membuang garisan yang saya tak nak lah. Ok, caranya macam mana? Saya klik line. So daripada point sini end point kepada garisan yang saya buat tadi, saya drag ke atas. Ok, so kalau dia tak dapat point, tak apa, saya lebihkan je, tak apa, kita boleh trim kemudian. Klik di sini sebagai first point, mana-mana tempat, panjang dia tak apa, dan straight ke bawah, dan panjang dia pun lebih tak apa. Ok, just klik
tak perlu ada dimension, dan kita escape dulu. Kemudian kita boleh trim garisan mana yang kita tak nak. Okey, kita klik trim sini, di sini yang ni tak ada dan lebih sini lah, yang sini pun kita boleh buang sebenarnya ni. Okey, close. Okey, so bahagian sini saja yang kita nak, lengkung ni dan garisan yang semenjang ni lah, kita akan movekan dia ke bahagian tengah sini. Okey, macam mana kita nak movekan dia? Okey, untuk move saya akan highlightkan semua yang saya buat tadi. Bila dah warna kuning ni, maksudnya dia selected, tu object selected sini kan. So saya klik di sini sehingga nampak ada start point tu, nampak tak? Ada start point tu kan. Saya klik dan drag sahaja. Saya klik dan drag sahaja ke point yang di sini. Okay, nampak saya klik dan drag sahaja pada point yang ni sehingga dia bertemu di hujung sini lah. Okay, so bila dah temu ni, so dia dah ok dah tu, dah jadilah. So kembali pada isometric view. Ok, finish sketch. Ok, so biarkan dahulu ataupun kita biar saja apa yang kat sini. Kita klik pada extrude. Kita nak buang ataupun kita nak bagi dua kepada apa yang kita buat tadi lah. Ok, bila kita klik extrude, dia dah jumpa profile ni, tapi dia tak punya preview masih belum tepat kan. Tak apa. So di sini curve dia dah jumpa. So kemudian di sini kita boleh select ataupun limit dia. Di sini start dia, kita boleh select symmetric value. Ok, kita select pada symmetric value sebab kita nak bagi dua kan. Ni kat tengah-tengah kita buat tadi. So kita klik pada symmetric value dan distance yang kita nak buang adalah ketebalan dia terujuk pada soalan 3.18. ok, 3.18. kita just ikut je lah 3.18. ok, 3.18. dia punya ni adalah subtract, memang betul, bukannya unite. Kalau unite dia akan jadi penuh lah, tapi kita nak buang ataupun nak tolak dia, kita klik pada subtract. So dia nampak preview tu, so kita just klik apply dan cancel. Ok, dapat so kalau kita rotatekan objek, kita nampak dia punya ruang tu memang akan terbentuk macam ni lah. Ok, so bila kita dapat macam ni, kita punya shaft ni pun dah siap lah. So kita boleh tutup ataupun hidekan mana-mana plane yang kita tak nak tu tadi. So sketch tu kita hidekan, dan yang tadi tu. Ok, so ni yang tengah ni dia punya datum coordinate system ni, kalau kita nak hide pun tak ada masalah, kita just tutup. Symmetric, kita check dahulu kita punya objek, tengok soalan. Ok, kita dah complete lah part name yang nama shaft ni, kita dah siap. Kita boleh save kan. Ok, kita sudah siap melukis dua buah ataupun dua part name di sini, iaitu body dan yang kedua adalah part nombor 4 yang bernama shaft. So seperti yang pernah saya nyatakan dalam assignment kamu, untuk requirement assignment, kamu perlu nyatakan sekurang-kurangnya dua unit ataupun dua part name lah. Sebab kita dah buat dua part di untuk saya tunjuk di dalam video tutorial ni. Jadi kamu perlu nyatakan kedua-duanya, cara, langkah kerja dan disertakan dengan beberapa screenshot lah. Ok, jadi kamu faham ya. Jadi tak perlu buat banyak lah. Kamu cuma perlu buat 2 unit saja. Kalau lebih tu terpulang kamu. Kalau terlebih rajin, tak ada masalah, kamu boleh sertakan. Tapi requirement ataupun keperluan untuk report kamu perlu nyatakan sekurang-kurangnya kamu perlu tunjukkan 2 part yang lengkap dengan langkah kerja dan dia punya screenshot ataupun tangkap layar. Okey. Okey, kita di sini, tapi untuk melengkapkan saya punya tutorial ni, saya tunjuk ke semua part yang kena buat lah.
yang saya katakan tadi untuk kamu nak nyatakan dalam kamu punya assignment kan. So, jadi untuk video tutorial ni saya kena complete lukis semua part yang ada dalam project butterfly wharf ni. Okey. So part ketiga yang saya nak lukis ke sini adalah part yang nombor 8 ni, yang bernama arm ni. Okey, so kamu boleh tengok nombor 8 part arm dan material dia adalah steel. Okey. Okey, part yang nombor arm ni tak terlalu sukar kat sini, tak susah nak buat. Kamu boleh tengok di sini panjang daripada center to center ke bawah sini adalah 76.2. Okey. Kemudian lebar dia punya center yang ke atas ni, circle ke atas ni adalah 15.9 total, yang bawah pun sama. Okey, so dia punya diameter 28.5, yang dalam 14.3 diameter, dan dia ada rumah ataupun perumah untuk keyway lock benda ni lah. Sebab dia punya fungsi arm ni yang ada macam perumah ataupun ruang untuk keyway ni, dia memang akan untuk masukkan dia punya lock tu lah dekat sini ataupun dekat okey, dekat sini lah. Memang nanti kita akan nampak lock tu akan masuk di sini, dan dia akan masuk sekali pada ruang dekat shaft tadi yang kita dah lukis tadi kan. Okey. Okey, so untuk dimension yang lain, yang bawah ni pun dia dah beri diameter yang kecil ni 11.1, yang besar 22.2 diameter. Okey, itu saja. So kita boleh lukis ataupun melukis part pada NX CAD Cement. Okey, kita boleh mulakan. Klik seperti biasa, klik new file. Okey, pastikan kamu select model seperti biasa, unit mm, dan highlight yang ada di sini adalah model, jangan lupa. Dan namakan model kamu yang ketiga nak dilukis ni adalah okey, nama dia adalah arm yang tadi tu, arm.prt. Dan pastikan folder yang untuk di save part nama arm tadi tu adalah part yang sama, folder yang sama yang kamu save seperti sebelum ni lah. So kita boleh klik OK untuk mulakan new drawing. OK, so paparan dah nampak kat sini. So kita boleh plan ataupun kita boleh gambarkan start daripada mana kita nak lukis dia punya dia punya plane lah. OK, kita boleh rujuk kepada gambaran soalan yang ada ni. So kita ikut dia punya view lah. So dia kalau kita tengok dia daripada pandangan sudut mungkin hadapan dia daripada sini, daripada arah kiri ke kanan sini. So kita boleh bayangkan kita nak tiru ataupun ikut dia punya plane mana yang kita boleh mulakan. Okey, so seperti biasa, klik pada sketch, kemudian kita boleh gunakan front plane lah kan, sebab dia melukis daripada arah front, maksudnya daripada arah kiri ke kanan belakang. Okay, so just klik OK. So dari situ kita boleh mulakan lukis dia punya ni circle yang atas. Okay, so kita boleh klik pada circle, pada group curve di sini, dan klik pada icon circle, dan di situ klik pada center coordinate ataupun origin. Klik pada sketch origin, dan kita mention dia punya diameter. So diameter yang kita perlukan adalah 28.5. Okay, so seperti biasa kita kena setting task, nak samakan ataupun nak kecilkan dia punya ni dimension punya height nombor tu. Sketch setting. So kita klik pada fix text height on screen, apply, dan OK lah. OK, so di situ. OK, daripada sini saya akan tukar kembali kepada pandangan sini pada surface yang depan ni. So dia akan menghadap semula kepada plane yang kita buat tadi lah.
Okey, so dari sini saya tak nak buat dulu circle yang kedua dekat bahagian dalam ni. Saya nak terus buat kepada apa ni? Saya nak buat circle pada bahagian bawah ni. Okey, so kita ikut ataupun follow dari jarak dia ni 76.2. Okey, kita buat garisan dulu di sini. Dan daripada situ kita mula sketch lah. Ok, so caranya sama je, klik pada line. So daripada center point tu, klik Precision sketch origin. Ok, sekarang benda ni ataupun sudut ni tak penting sebab kita ni kalau kita tengok daripada gambar raja isometric yang dia beri ni, dia akan menyerong ke bawah macam ni kan. Sebenarnya dia bukan bersudut pun benda tu. Tak apa, kita just buat sahaja. Yang penting dia punya jarak ni adalah 76.2. Okey. Yang penting jarak lah. Okey, sebab sudut dia kalau kita buat tegak macam ni pun, kalau dia punya syarat dia jarak dia sama, so dia punya objek ni kira dah betul lah kan. Okey, abaikan dia punya sudut. So kita buat jarak 76.2. Okey, 76.2. So tab angle tu kita just ignore je. Okay, kita agak-agak lah macam ni kita nak buat. Kita tekan enter. Okay, so dia akan dapat lah 76.2 dan angle yang saya dapat di sini adalah 305. Tapi tak kisah pun berapa angle yang kamu nak buat kat sini. Okay, sebab dia bila kita pandang pada isometri, kita tekan N. So dia akan dapat objek yang akan menyerong seperti mana yang kita nak ikut pada macam ni lah. Okey, dia punya sudut tu macam saya kata tadi adalah tak penting. Okey, yang penting jarak center to center 76.2. Okey, so kita teruskan klik kepada circle icon. So pastikan dia punya center endpoint pada garisan tadi sebagai center circle. Okey, so kita measure lah, ukur dia punya diameter 22.2. Okey, 22.2. Okey, okey, so kita escape, tekan 2 kali, batal arahan dan kita dapat bentuk macam ni lah. Okey, so kita boleh teruskan di sini. Kita nak buat satu garisan tangent. Okey, ni kaedah yang saya buat mungkin kamu boleh gunakan kaedah yang kamu punya cara lah. Yang penting macam saya kata tadi, jarak center to center adalah penting dan circle yang ada di atas dan bawah ni adalah sama seperti dalam soalan. Okey. Okay, so kita klik pada line sebab kita nak buat garisan tangent di situ. Okay, dia tak jadi tangent tapi tak apa, kita cuba. Okay, dia seperti nak mengikut tu tolonglah. Okay, right. Okay, nampak tak? Okay, saya ulang lagi sekali. Saya buat klik line di situ. Saya cuma just klik saja pada mana-mana point. Tak semestinya pada bahagian sini sebab kita nampak punya tangent kan, kita nak cantumkan di sini, tapi kita takut point tu tak betul ataupun tak tepat, tapi kita cuba di sini, kita gerakkan ke sini. Nampak tu, dia punya ikon tangent dia dah keluar. So bila ada ikon tangent macam yang warna kuning ni, saya tak boleh tunjuk tapi kamu nampak kan ada dua simbol tangent yang keluar tu. Kamu just klik aje lah untuk menentukan ataupun nak menyatakan point yang kita klik tu adalah memang tangent pada circle. So kita klik point of curve, so kita just klik sahaja dia punya point tu lah. Ok, satu lagi sini, saya tak batal arahan masih dalam command line lagi. So klik point of curve pada bahagian atas dan pada bahagian bawah ni dia ok. Bila dah keluar ikon tangent tu, saya just klik dan kita akan klik untuk confirmation. Point of curve adalah dia punya curve tu lah,
kepada luar circle tadi. So just OK. Kita boleh batal arahan, tekan escape, dan kita boleh buang ataupun kita boleh delete yang kat dalam ni, kita trim lah. Saya nak macam ni je, tapi ni kaedah saya buat lah. Saya teruskan di sini, tekan pada N untuk asymmetric view. Dia nampak seperti gambar rajah yang ada ni lah, tapi saya baru buat punya profile basic saja. Tak apa. So dari sini saya akan cuba kaedah, kita akan extrudekan dia seperti biasa. Klik pada finish sketch, kemudian kita extrude pada profile yang ada ni. Dan untuk ini kita gunakan kaedah ataupun symmetric value sebab kita nak membagi kepada dua jarak tengah-tengah, dan distance dia kita follow sahaja kepada tengah-tengah yang sini. Berapa kita bagi sini 4.7. So sini 4.7, sini 47. Kita jumlahkan, kemudian dengan nilai yang ada ni kita tolak pada dua nilai tadi dan kita dapat tengah ni lah. So jumlah dia adalah kita dapat 6.5, dan kita masukkan punya nilai tadi, baru kita apply. So kita boleh save dulu. Kita tutup dulu dia punya sketch tadi, dan pada saya cuba showkan dulu. Kat sini saya cuba nak view wireframe. Kot lah boleh. Sebab kita nak pilih yang dalam tadi sepatutnya. Kita buat sketch lagi. Klik pada home, klik pada sketch. So kita gunakan plane yang tadilah kan, sebab ni adalah plane asal dia sebenarnya. Plane asal, just klik OK. Plane pada front tadi, klik OK. Sebab kita nak buat dia punya bulatan. So kita just cuba kita includekan dia punya center circle ataupun arch yang kita buat tadi. Klik sini. Kita include, kita apply dulu. Dan yang sini, kita tekan, bila dia keluar arch tu, kita akan apply dan kita cancel. Kita nak keluarkan dia punya point tu sebab kita nak gunakan dia lah kan. So di sini kita klik semula pada circle. So pada point yang tadi kita buat tadi, buat dengan center yang sama 28.5. Kemudian yang satu lagi diameter tadilah 22.2. So daripada situ just klik finish sketch sebab kita nak dapatkan dia punya sketch yang dalam tadi. Kita klik extrude, dan untuk curve tu kita cuba klik yang warna hijau tu. Boleh tak? Saya cuba reset dulu sebab dia saya cuba klik pada select curve. Saya select curve yang kat dalam ni, yang nampak warna merah tu kan. Klik di situ, sketch 01 ataupun sini. Saya dua-dua ni sama ni kan. Saya cuba saja yang ni. Kemudian satu lagi, yang kedua.
Sorry, tak dapat Saya cuba reset semula. Saya cuba select curve yang kita nak. Okey, dia memang dah select dua-dua tu. Okey, so bila kita select, dia akan dapat dua curve lah. So dua tu dia dah jumpa. Okey, tak apa, abaikan dulu. So kita value ni jangan lupa kita bagi dua, symmetrical. Dan dia punya jarak tu kita mention di sini, kita bagi jarak ni lah, total ni 15.9. Okay, saya back semula sebab tak jadi tadi. Okay, extrude, select curve, dia dah dapat warna hijau tu. Saya kena unite. Saya kena unite baru dia nampak dia keluar tu kan. So kat sini jarak dia kita follow yang tadi tu lah. Jarak dia adalah 15.9. Apply. Dan jangan lupa kat sini kita ambil symmetrical. Kita dapat symmetrical. Sebab ni dia nampak wireframe ni, jadi dia tak berapa jelas lah. Tapi kalau kamu boleh bayangkan, so ini memang benda yang kita nak keluarkan dia lah. Yang curve saja, yang warna hijau ni. So dia akan select pada dua curve sini. Okay, kemudian symmetrical dia akan bagi pada dua arah, unite, dan kita boleh apply. So kita boleh cuba klik pada view tab dan kita klik semula pada shaded with edge. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, dapat Okay, so kita boleh cancel. Dan pada bahagian sketch ni seperti biasa kita boleh tutup dia. Sketch sini, so dia nampak lebih clean lah. So yang pada datum ni pun saya tutup untuk tidak mengganggu sini. Okay, dia akan hide. So seperti biasa, untuk proses seterusnya, dia punya hole yang tengah ni saya klik sketch sekali lagi. Sketch surface sini. Okay, so bila dapat point sini, kita cuba include yang sini pula. Okay, so kita gunakan dia. So kita apply, kita cancel. So kita dapat 2 point kat sini, kita akan gunakan dia lah. Klik pada circle. So di situ bawakan cursor pada tengah-tengah tadi tu, circle tadi. Okay, klik saja pada origin sebab dia memang dekat origin. Okay, kita tengok di sini dia punya diameter 14.3. 14.3, enter. Satu lagi point yang kita buat tadi, kita include tadi, klik sebagai center circle. Dan dia punya diameter adalah 11.1, just 10 saja, 11.1. Okay, escape. Okay, kat sini kalau kita lihat dia ada satu ruang woodroof kiwi ni kan. So kita follow lah dia. So cara kita nak buang tu, kita lihat dia punya, dia tak bagi spek kat sini ataupun distance kat sini. So kita tahu dia punya jarak tu adalah seperti kita boleh rujuk di sini lah. Okey, jarak yang diberikan kita boleh rujuk di sini adalah 1.9 darab 3.2. So 3.2 merupakan jarak yang sinilah, sini. Dan kita tengok 3.18 dia punya ruang sini. So ini mungkin lebih sikit lah, 3.2. Dan jarak daripada point circle ni, curve ni ke bawah 1.9. So kita boleh lukis lah. Okey, so kita boleh mulakan di situ. Okey, so daripada sini saya cuba sketch dulu, klik line.
daripada point center circle origin ni ke bawah. Kemudian di situ saya cuba offset paling senang offset lah, klik pada offset. So line ni saya nak offset dari sini, dan okey, arrow tu boleh mana-mana satu, bawah boleh, atas boleh, sebab kita nak bagi pada dua tempat. 3.2 kan, 3.2, so kita bagi 2, 1.6 lah kan. Okey, 1.6 distance dia, kita apply. Dan satu lagi, tukar arrow ke atas dan jarak sama, apply. Okey, dan kita boleh cancel saja. Okay, nampak maksudnya kita offset lah dengan cara kaedah tadi tu. Okey, so dari situ saya cuba trim mana garisan yang tak perlukan di sini. Okey, saya klik pada trim, buang dia punya garisan. Okey, so di sini ni saya nak satu garisan. Okey, macam mana kita nak buat Okey, saya cuba trim dulu kot, boleh tak? Sebab dia ada pelbagai kaedah ni. Saya cuba trim dulu, dan saya cuba sambung dekat sini, boleh tak? Okey, endpoint tu saya bawa dia ke bawah. So bila dia serenjang dengan garisan yang ada di bahagian kiri dan kanan tu, so saya buat satu distance length dia ada pun, kepanjangan dia adalah jarak yang kita nak lah, iaitu di sini 1.9. Okey, 1.9 dari sini lah, point 1.9. Okey, so kita boleh klik pada line semula ataupun tanpa batal arahan, sebab kita memang dah buat line di situ. Okey, endpoint. Okey, kita nak pastikan dia punya garisan tu perpendicular So kita nampak ikon tu, nampak tak ikon yang keluar tu? So tu adalah perpendicular, dia 90 degree lah maksudnya. So kita boleh gunakan dia, buat lebih tak apa, sebab kita boleh trim nanti. Dan kita buat garisan ke bawah semula. Okey, so dapatlah garisan perpendicular. So kita boleh trim saja pada garisan mana yang kita dah tak nak. Okey, so buang yang dalam. So kita boleh trim yang selebihnya. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, dan bawah dia akan okey, kita boleh buang yang dalam ni. Okey, so bila dia dapat dua bentuk macam ni, kita boleh finish sketch. Okey, jelas So di situ kamu tekan N untuk dapatkan eccentric view, klik pada extrude. Okey, dia dah dapat profile dua bentuk tadi tu, dua jenis curve tadi tu. Dan kita nak subtract subtract. So dia akan buang lah benda tu, dan distance dia adalah sini kita ambil through all dia, sebab kita memang nak buang semua kan. Through all. Okey, dia punya arrow ni tak betul, so kita arrow nya kita ke belakang. Okey, so bila arrow betul, dia punya tadi alert ataupun warning tu dia dah tak keluar lah, sebab tadi arrow kita tak betulkan lagi kan. So bila kita klik apply, kita dah dapat dia punya bentuk ni lah. So ini adalah kita punya part yang nama arm tadi tu. So senang je kan. So kita dah dapat lah. Okey, so kita boleh kembali pada isometric, tekan N, kita tutup dia punya ataupun hidekan dia punya part ataupun sketch yang tadi tu. Kita boleh save pada nama arm. Okey, untuk part yang berikutnya saya akan lukis part yang nombor
ni yang namanya retainer ni, dia buat daripada steel. So kaedahnya sama saja seperti yang sebelum ni lah, kita just follow dia punya dimension. Okay, kita study sikit dia punya dimension yang diberi. Total dia punya ketebalan, thickness dia adalah 6.35. Okay, center yang kat dalam adalah 14.3 dan dia ada BC ataupun bolt circle di sini. Bolt circle kan, okay, BC tadi. Okay, ada 3. Diameter 5.16. Okay, diameter kepada bolt circle tadi pula adalah 38.1 dan diameter luar adalah 50.8. So tu saja. So dia mudah je kita nak buat. So kita boleh mulakan lah. Okay, seperti biasa, new file, klik. Model milimeter, model highlight jangan lupa, dan part name kita tukar kepada yang kita nak lah. Okay, kita namakan sebagai retainer. Okay, kalau kita tengok dia punya isometric, dia lebih pada plane yang macam tadi kita buat arm tadi kan. So sama saja, kita gunakan plane daripada front. So seperti biasa, sketch, klik front plane ataupun datum plane yang front ni. Okay, so dari situ just klik circle, center origin, diameter yang luar adalah 50.8. Okay, macam tadi juga. Sebenarnya dia ada setting sebab benda yang saya buat macam edit dia punya text dimension ni kan, dia macam nampak besar ni kan. Sebenarnya dia ada setting untuk kita buat preference. Maksudnya kita sebagai user, kita boleh settingkan default kita punya preference punya setting lah. Saya tak ingat benda tu. So kalau kamu boleh google kamu boleh set kamu punya preference setting. Kita tak perlu buat banyak kali lah benda ni kan. Kita boleh setting sekali je dia punya height dimension ni. Tak perlu kita klik ataupun buat setiap kali nak dia klik dia punya nak ubah punya setting tu lah. Nampak leceh kan yang benda ni. Okay, okay, so kita buat circle yang berikutnya. So diameter yang kecil yang kat dalam tu adalah 14.3. Okay, dan dia ada satu lagi circle. Okay, BC tu, bolt circle tu, kita buat dia punya diameter dia yang kat dalam ni adalah 38.1. Okay, ni sebagai sketch line je lah, sebenarnya kita tak perlukan dia pun kan. Okay, kita boleh teruskan, kita klik ataupun okay, dia tak boleh jumpa dia punya point so kita buat line, satu line kat sini lah. Okay, sebelum dia jumpa point tu, kita just klik saja untuk dia punya endpoint situ. Okay, so bila dapat endpoint tu, kita just klik circle dan kita gunakan endpoint yang kita dapat tadi sebagai titik tengah untuk kita punya ni lah, circle yang ada 3 tu. So kita buat dia punya diameter 5.16. Mana dia punya diameter ni? Dah
Oh, dekat sini 5.16, tapi dia bunda kepada digit satu digit perpuluhan, dia dapat 5.2 lah. Tak apa, kita boleh abaikan. Okey, kita boleh ni kita boleh pattern kat sini. Klik pada pattern, klik pada curve yang kita nak buat pattern tu sini, dan kita klik pada circular specify point. Kita boleh klik pada tengah-tengah sini. Tak jumpa ni specify point. Ok, kita klik pada mana circle, specify point. Kita klik pada mana circle sebab dia berkongsi pada center circle yang sama kan. So kita boleh klik pada mana-mana point untuk circle yang dia punya point, circle rotation point ni. Ok, seperti tadi juga kita klik pada count and span. Kita select kepada 3 dan bulatan penuh kita masukkanlah 360. Kita boleh apply dan klik OK ataupun cancel untuk tutup dia punya setting window. Ok, so kita dah dapat bentuk ni. So macam ni je benda tu. Kita just buang yang tengah ni sebab dah tak pakai dah nanti. Ok, di situ kita boleh klik tekan N untuk isometric. Sebenarnya tak ada apa, so kita boleh just extrude je terus. Klik pada extrude dan kita dia dapat semua kita buat sekaligus semua tadi. So ini terpulang kita lah, sama ada nak ada punya direction tu ke depan, ke belakang. Rasanya dia punya apa ni, direction tu ok, kita prefer belakang lah. Ok, sebab kita sebenarnya ke depan pun tak ada masalah. Ok, kita pulang pada kamu, dan ketebalan ataupun thickness yang kita nak setting kat sini adalah 6.35. 6.35. Kemudian ini mestilah invert. Ok, tu je. Apply, cancel. So dia dapat macam ni lah. So kita tutup punya sketch, tutup punya datum ni. Ok, so kita dapat kita punya retina part yang kita buat ni. So dah siap lah, dia mudah je. Kita boleh save. Ok, kita lukis part yang berikutnya. Di sini retina, arm, shaft, body. So nombor 3 ni belum. Ok, kita lukis yang part nombor 3 ni. Yang nombor 3 nama plate, kemudian dia daripada aluminium lah. Ok, so kita boleh mulakan ataupun kita mulakan melukis kerana dia ok, so ini part yang nama plate tu. Ok, kita boleh study sikit lah. Dia ni merupakan sebuah ellipse sebenarnya. Dia nampak macam bulat tapi sebenarnya dia ellipse. So kita akan melukis mengikut point lah, sebab dia sebenarnya point yang dia beri ni dia macam offset daripada garisan tengah ni. Yang ni pun sama, garisan yang melintang XY ni dia offset jarak berapa, sini berapa. So daripada point yang ada tu kita akan buat curve dan kita akan mirrorkan dia, dan kita akan dapat satu ellipse di sini. Dan bila dapat ellipse punya bentuk tu, kita just extrude je lah, dengan thickness dia adalah 1.6. Kemudian di situ ada dua tight hole dengan diameter adalah 3.175. Okey. Okey, so kita boleh teruskan di situ. Kita just klik pada new drawing, file, new, model highlight model di sini, dan nama part adalah plate. Ok, so kita cuba bayangkan dia punya kedudukan apa ni, asimetrik dia dalam keadaan macam ni.
Okey, kita cuba ikut dia punya asymmetric view yang ada kat sini. Cuba kita manipulate dia punya plane yang ada ni, yang kita boleh ikut lah. Okey, so kita boleh mulakan. Okey, klik pada new file. Model unit mm, highlighted adalah model di sini, dan part name adalah plate. Okey, plate, pastikan dia save pada folder yang sama. Okey. Okey, so di sini bila kita nak klik sketch tu, okey, so kita nak cuba buat pada plane top, tapi kita nak sengitkan plane top ni. Boleh tak caranya macam mana? Okey, so caranya kita kena klik pada sini Nampak tak apa yang saya nak highlight ni? Nak yang macam surface. Saya cuba tutup sini. Saya cuba uncheck ataupun hide pada principal plane ni. Saya cuba klik pada apa ni? Okey, dia ada beberapa okey, dia nampak macam ni lah. Sekarang saya nak kamu klik ataupun kamu tengok pada cara saya nak buat ni. Saya nak cuba rotatekan top plane yang saya nak cuba sengitkan tadi. Klik di sini, dan untuk dia punya rotation saya klik pada paksi ataupun sini tak boleh klik. Saya klik pada Y ni lah. Dia sama ni sebenarnya. Yang hijau ni adalah Y. Okey, klik di sini untuk rotation. So bila kita klik di sini, dia akan keluar angle kan. Angle saya cuba rotatekan sebanyak 45 degree. Enter, dan dia akan rotate 45 degree dah. Saya just klik OK saja, ataupun sebelum tu bila nak showkan balik dia punya principal plane pun tak ada masalah. Saya klik OK. Okay, so jangan risau pada apa yang kita buat tadi, sebab dia akan nampak sebentar lagi. Okay, so kita cuba tekan isometric view. Okay, di situ kita akan lukis dia ke atas lah. Macam mana saya cuba buat? Okay, saya buat satu line dulu. Center ke atas, center kepada origin, klik, dan saya akan bawakan dia serenjang ataupun sama dengan paksi X. Okey. Okey, kepanjangan yang saya nak buat di situ adalah saya ikut pada sini lah. Pada point sini saya nak buat panjang dia adalah 28.2. Okay, saya cuba buat ni. Saya tak tahulah jadi ke tak jadi, tapi kita sama-sama belajar lah kan. Sebab saya pun tak berapa mahir dalam NXCAD ni, sebab saya lebih biasa dengan Inventor. Tapi tak apa, kita cuba try and error dulu. Kita nak buat kepanjangan garisan saya buat ni daripada point center origin ni ke atas adalah 28.2. So kita masukkan je lah. Length tu adalah 28.2, dan kita enter. Angle tu kita biar maintain je 180, dan kita just enter sekali. So dia akan dapat macam ni. Kita zoom sikit, 28.2. Ok, so kita boleh dapat yang tengah ni. Kita nak offsetkan ke kanan sebanyak 6.35. Offset dari sini ke kanan, baik roda ke kanan. Distance kita just follow yang tadi, 6.35. Apply. Ok, so kita boleh tutup lah. Yang ni kacau ni kan, kita bawa dia ke sini. Ok, so jarak tadi 6.35 lah. Ok, kita teruskan offset sekali. Klik pada offset, kemudian klik pada
Okey, kiraan dia adalah daripada tengah so kita offset daripada tengah lah, offset. So sama juga, klik sini sebagai offset. Jarak dia kita letak di situ adalah 12.7 yang tadi ni, yang nilai berikutnya lah 12.7. Okey, apply, kemudian offset lagi sekali. Nilai yang berikutnya kita nak masukkan di situ 19. Dia 19.0, saya masuk 19 je lah. Okey, apply, kemudian jarak offset berikutnya dengan arrow yang sama. Distance dia boleh rujuk pada soalan 24.6. Ni saya follow pada jarak-jarak yang dibagi tu lah, 24.6. Okey, 24.6 tadi 19 kan, so kita ikuti jarak offset dia. Okey, apply, dan kita boleh cancel lah. Okey, kalau tak percaya kita boleh .4 12.7. Saya tekan D tadi untuk shortcut rapid dimension. 19, dan daripada sini ke garisan sini 4.6. So kita tengok, kalau cek pada soalan, kita dapat jarak yang tepat lah. Okey, close. Okey, so kita nak buat garisan yang melintang pada garisan Y pula. Tadi kita buat garisan yang sini kan. Okey, so kita klik pada line sampai hujung sini. Pastikan dia bertemu pada endpoint. Kemudian macam tadi juga kita offset aja, sebab kita nak nilai dia teranjak ke atas sebanyak mana poin yang diberikan lah. So daripada sini kita gerak ke atas. Okey, arrow dia ke mana ni? Oh, dia macam ni sebenarnya. Kita okey, saya cuba padam dia ni. Dia kacau sebenarnya ni. Saya delete punya dimension sebab kita dah check benda ni betul kan. Okey, saya cuba nak offset, tapi kita nak okey, dia bukan jadi apa. Dia ni kalau kamu tengok sini connected curve, saya just klik pada single curve saja, sebab kalau connected curve dia akan select pada banyak garisan lah. Curve ni merupakan wakil ataupun garisan-garisan yang kita buat dalam sketch, dan istilah yang digunakan adalah curve. So kita select pada single curve klik pada single curve dan klik pada garisan ni. Okey, arrow dia adalah ke atas, bukan ke bawah sini. So pastikan dia ke atas. Kemudian distance dia kita rujuk pada soalan tadi, 17.8. Apply. Kemudian berikutnya sama juga dalam single curve jangan lupa klik arrow ke reverse. Kemudian jarak dia follow pada soalan 24.1. Apply. Kemudian lagi offset lagi sekali ke atas, reverse direction, distance, edit 27.2. Kemudian satu lagi apply, kita offset yang last sini ni. So direction ubah dulu, distance adalah 28.2, jarak yang kita buat tadi. So dia akan ke atas lah kan, jarak yang mula-mula kita buat ni. Okey,
28.2. So dia akan berhenti ataupun betul-betul kena pada tinggi garisan yang kita buat ni lah. Apply dan just kita cancel. Ok, so macam ni apa yang kita nak tunjuk sebenarnya. Ok, dia macam ni, bila simetrik dia. Ok, tak apa, kita boleh tunjukkan dia. Ok, saya cuba delete dulu. Kemudian pada apa-apa sahaja objek yang ada di sini, saya cuba nak buat ni ok, dia macam ni lah. Saya cuba tunjuk kaedah point yang saya ada ni. Maksudnya daripada point atas ni, point yang sini, sini, kita akan buat satu arch lah. Kita akan buat satu kita gunakan sini spline. Ok, ok, so daripada point sini bawa ke point tengah-tengah ni. Oh, dia tak jumpa lah. Ok, tapi point ni dia tak tepat ni. Tak apa. Ok, dia tanpa ada kaedah lain, so saya kena trim lah. Dia tak boleh jumpa ataupun kat sini. Dia sepatutnya kita boleh detect dia punya persilangan kan. Titik persilangan kita boleh tunjuk dia punya point tu. Tapi dalam NXCAD ni dia cerewet sikit. Dia tak berapa ni. Ok, so kalau ok, saya dah jumpa dah. Sorry, saya lupa. Pada ikon sini macam dia punya snap option ni, kita highlightkan dia punya intersection kat sini. So pastikan intersection dah highlight, so kita boleh gunakan dia lah. Ok, silap pula ni, saya reset dulu. Ok, so dia punya start point adalah di sini, endpoint kedua. Ok, saya highlightkan dulu dia punya intersection. Ok, saya klikkan di sini. Kemudian point seterusnya, persilangan yang di sini, intersection. Persilangan seterusnya juga intersection. Dan yang di hujung sini adalah endpoint. Ok, nampak tak So kita boleh apply dan kita cancel lah. Ok, so di sini nampak tak dia punya curve ni. So curve ni lah yang kita nak gunakan sebenarnya. Ok, so dalam curve ni kita akan mirakan ke kanan, ke kiri. Dan juga bila kita dapat curve ni, kita akan mirakan ke bawah jugalah, supaya dia membentuk satu ellipse. Ok, ok, so kita boleh mirrorkan. Klik pada mirror, klik pada curve yang kita buat tadi. So center line adalah, kita select pada center line sini, kita klik pada center line dan kita apply. Ok, kita dapat di bahagian kiri. Kemudian kita teruskan lah, kita select curve lagi sekali, select curve yang tadi dan di sini. So untuk center line kita pilih yang inilah. So dia akan bentuk satu ellipse. Kita boleh klik apply dan cancel. Ok, so di sini kalau kita tengok pada face yang daripada Z ni, ok, dia nampak macam ni lah kan. Dia nampak macam yang kita nak tu lah. Nanti kita buat dia punya hole yang dekat atas tu. Ok, ok, so kita boleh delete ataupun padam lah garisan yang kita dah tak nak tu. Macam mana ni, so kita boleh delete tak? Ok, delete satu persatu.
Okay, so dari situ dengan face yang kita dapat ni, kita akan buat dua hole lah. So kita cuba tengok di sini, dia punya jarak tu daripada tengah 25.4. So kita boleh buat dia punya jarak tu lah 25.4 dan okey, dia punya diameter pada lubang sekutu adalah 3.175. okey, so klik line. okey, saya klik pada line. So daripada tengah ni, klik line. okey, daripada origin. okey, saya buat satu panjang garisan dengan jarak refer pada soalan lah 25.4. saya bagi 2 sebab saya nak buat kiri dan kanan kan. okey, jadi biarkan. So yang bawah ni pun samalah 12.7. okey, macam tu je. So kita boleh klik pada circle untuk buat dia punya circle di situ. Klik dia punya endpoint untuk center circle, dan kita boleh define dia punya diameter, iaitu diberikan adalah 3.175. so yang ni pun samalah. okey, so kita boleh escape untuk batal arahan, dan kita boleh padam yang tengah ni. okey, kita boleh kembali pada isometric. okey, so ini merupakan dia punya figure lah, dia punya bentuk yang kita nak extrude. So kita boleh klik pada finish sketch. So bila kita klik pada finish sketch, kita klik extrude. okey, dia dapat pada apa yang kita nak extrudekan tu. Kita klik pada symmetrical. okey, so dengan distance ketebalan thickness dia adalah 1.6. okey, so kita boleh klik apply dan cancel. okey, kita tutup lah macam tadi dia punya sketch option tadi. okey, so macam tu lah kita punya, kita pandang dia punya sudut asimetrik, so dia akan dapat macam ni. boleh lah, tak ada masalah. Kalau dia nak dapat sengit ke apa, kita just tutup dia punya datum coordinate system ni, dan kita boleh save lah. okey, dah siap kita punya part yang namanya di sini adalah plate.